Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Walaupun lewat, insyaAllah saya akan ada yang bersama saya insyaAllah. Walaupun dah lewat, saya nak ambil masa sedikit untuk berkongsi pada malam ni. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik dan bahagia. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada pendengar dan ataupun penonton, tak kira lah dari masa live ni sekarang ataupun recorded live nanti, insyaAllah. Macam mana dengan saya punya suara, okey ke? Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh letak dalam ruangan komen dan saya cuba pick up untuk jawab lah, insyaAllah. So topik malam ni adalah berkait dengan MERS 999 ataupun Malaysia Emergency Response Service 999 ni. Saya pernah ada tanya audien masa tu training fire safety. Dan ada lagi masih yang jawab 991, 994, 999. Ada lagi di kalangan kita masih lagi tak tahu yang semua sekarang ni dah centralized. Semua nombor dah jadi 999. Satu nombor saja sekarang ni. Dan dia bermula pada 2008 lagi. 2008 dia buat trial kepada few state lah. Then dan 2012 dia seluruh Malaysia pakai satu nombor saja. Okey. Kepada yang tak tahu, sekarang ni you kena ambil tahu dah. Call 999 ataupun 112. 112 tu adalah dia pergi juga. 112 juga masih juga emergency number, tapi dia akan channel juga kepada 999. So okay, bila kita ada emergency, saya nak share, saya ada pengalaman call 999 ni sebab saya ada buat mock drill. Mock drill ni kita punya buat kemalangan. Kita lakonkan kemalangan tapi melibatkan agensi-agensi ni. Dan setiap tahun tu bermula pada 2012 saya di company saya tu sampai ke 2018, every year kita ada buat latihan kemalangan dekat road incident. Dan melibatkan bomba lah, melibatkan bomba, polis, JPAM dan semualah, JPJ. Dan kita buat call, betul-betul kita buat call 999. Tengok dia macam mana dia punya respon. Walaupun itu latihan, tapi bila call 999 kita buat actual. Tapi selepas tu kita bagi tahu lah ini hanya adalah latihan. Semua agensi yang terlibat sudah diberitahu. Okay. Saya akan kongsikan apa yang perlu kita prepare. Apa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bila kita call, ingat 999 ni, walaupun you punya phone you kena bar ataupun dah kena block, even credit pun dah tak ada, you boleh call. Even line you tak ada line, you punya service provider tak ada line, dia boleh pergi pinjam service provider lain. Itu specialnya emergency call ni. Yang pertama, bila call 999, dia akan tanya nama. Tanya nama dan dia nombor telefon dia automatic dah. Bila dia call je, masuk je nombor, dia dah tahu dah you punya location dekat mana. So dia punya sistem dah dia ada automated. Dia tahu location dekat mana. Cuma you nakkan pastian, dia akan tanya juga lokasi dekat mana, nama apa semua. Okey. Yang keduanya, dia akan tanya apakah jenis kecemasan. Sama ada pencuri ke, sama ada kebakaran,
kemalangan jalan raya ataupun kecemasan yang health kecemasan hospital punya related. Selepas daripada tu, bila je saja dia dapat maklumat, dia terus channel kepada unit yang berkenaan. Kalau kes polis lah. So pada masa tu juga dia akan minta maklumat berkait dengan alamat sekali lagi, lokasi. Dia akan tanya juga kalau kita tak tahu lokasi tu ke mana, kita bagi tahu landmark. So pada masa ni jangan cemas. Kalau tidak you tak boleh nak sampaikan dengan betul. You punya information pun tak accurate. Okay. Sebenarnya sistem ni dah canggih dah. Bila you call je, dia tahu dah location you dekat mana dan siapa yang call. Dia simpan rekod dah. Sebab dia ni merge dengan service provider lain. Dia punya line tu. You call saja, number you keluar, dan you tahu dah ini dia punya detail. So dia akan tanyalah lokasi dekat mana semua. Kalau contohnya dekat highway, dia akan tanya kilometer berapa. So dekat highway tu kan ada tulis number tepi-tepi jalan tu. Setiap kilometer dia akan ada 15.1, 15.2. So benda tu you kena mention lah, kena bagi tahu ke kilometer berapa berlaku accident dan apakah dia punya ke arah mana. Contohnya menuju ke Ipoh. Kilometer 735.2 menuju ke Ipoh. Menuju ke utara. Macam tu. Apakah ataupun exit terdekatnya selepas daripada contohnya exit Behran berlaku selepas saja exit Behran, kalau you tak boleh bagi tahu kilometer berapa. Kalau berlaku contohnya dekat rumah kediaman, rumah kita, bagi tahulah alamat sekian berhampiran dengan stesen minyak sekian, apa yang landmark yang boleh senang agensi ni cari you. Okay. Kalaulah misal kata dalam sedikit pendalaman, kena minta siapa-siapa pergi keluar dekat jalan utama untuk guide dia orang masuk macam mana. So macam itulah. Bila dah dapat maklumat semua, operator tu dah automatic channel kepada agensi tu. Walaupun kita masih lagi bercakap, dia sudah hantar dia punya maklumat kepada agensi yang terlibat tu. So pada masa tu dia still lagi kita masih lagi dalam call, dia bagi tahulah protokol kecemasan. Apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, minta jaga lalu lintas, minta jangan menghampiri contohnya mangsa dan semua itulah. Dan kadang-kadang belum habis lagi kita letak phone, agensi tu dah sampai. Memang cepat. Okay. Dan juga bila dia dapat maklumat tu, bila dia channel dekat agensi tu dia akan sambungkan direct kepada agensi tu. Contohnya bomber. Dia pass ke bomber dan bom kita bercakap juga dengan pegawai bomber. Pegawai bomber akan tanya lebih detail lagi lah, berapa mangsa, rumah macam mana. Contohnya kalau terbakar, adakah ini kilang yang terbakar, adakah rumah, sebab dia punya respon lain. Kalau kilang, dia akan hantar bukan satu jentera lah ataupun dua jentera ataupun backup lagi balai semua bagai lah. So macam tu, dia akan tanya lagi lebih detail. Dan protokol kecemasan, dia pun bagi tahu. Misal kata kalau kemalangan, so jangan angkat dia dan apakah ada kimia tak yang terlibat semasa kemalangan tu. Adakah kemungkinan berlaku kebakaran pada kereta yang terlanggar tadi. So macam tu lah. Dia akan guide. So, macam bagi tahu kalau benda tu smooth, balai pun contohnya unit-unit tu pun dekat, belum habis call lagi, dia dah sampai. Memang cepat, insya-Allah. So jangan sesekali kita kena didik anak kita, ahli keluarga kita tentang kepentingan 999 ni. So habislah tadi bahagian bila dia dah sampai, you boleh pass over lah. Kalau misal kata you adalah saksi, you boleh
you boleh beredar daripada tempat kemalangan lah. Selepas habis tu habislah. Okey, jangan didik anak-anak supaya jangan buat panggilan palsu sebab dia boleh dikenakan bila saja call dia tahu dah gini rumah mana sekian dan boleh dikenakan tindakan undang-undang atas akta komunikasi dan multimedia. Okey, dan kalau anak yang main phone tu kena kuncilah keypad dia, takut tertekan. Bila saja tertekan, you punya nombor sudah keluar, dia sudah record. Dan kemungkinan dia akan call balik. Adakah betul ini panggilan kecemasan ataupun palsu ataupun main-main. So dia akan call balik lah untuk kepastian. Okey. Cuma pengalaman saya selama daripada 2016 sampai 2018 saya buat latihan kemalangan ni, saya rasa lebih elok kita simpan nombor telefon, contohnya bomba yang berdekatan, apakah nombor dia. Balai polis berdekatan, apakah nombor dia. Selepas saya go through experience saya ni, lebih baik call direct lagi cepat daripada 999. Ada beberapa sebab lah. Nasihat saya, semua kita kena simpan nombor-nombor tu. So contohnya balai polis, dia pun dah buat setting dah supaya senang ingatnya. Polis contohnya belakang nombor 3 nombor 222. Bomba 444. Hospital 333. Dia pun dah bagi nak senang lah. Itu saya punya tips untuk lagi cepat kalau ada emergency. Simpan nombor unit-unit yang berdekatan. Bomba, polis, hospital. Lagi cepat respon. Dana juga sekarang ni dia dah perkenalkan dia lagi friendly, nak lagi cepat respon, dia enhance dia punya sistem. Dia keluarkan satu apps. Ada pernah dengar tak tuan-tuan? Save Me 999. Ada siapa pernah dengar? So ni apps ni dia Android boleh, iOS pun boleh. Dah boleh dah. Okay, dan dia ada juga Save Me 999. Dia juga tackle untuk OKU. Save Me 999 blind. Save Me 999 deaf, untuk yang ada masalah pendengaran dan untuk masalah ada kecacatan penglihatan pun dah boleh dah buat panggilan panggilan kecemasan. Cumanya sekarang ni tak berapa, kalau ikut statistiknya belum tak popular. Belum lagi popular, belum lagi menjadi salah satu priority untuk dia call tu. Sebab kalau MERS 999, mungkin orang lebih suka bercakap daripada tekan habis macam tu. Kalau MERS ikut statistiknya, at least ada average 36 panggilan satu bulan. Kalau average juga satu tahun 13 juta panggilan dibuat. Kalau Save Me, benda ni orang belum lagi kata familiar dengan apps ni. So belum lagi tak ramai yang tahu dan tak ramai yang guna. Mungkin kita lebih selesa untuk bercakap daripada macam saya bagi tahu tadi lah, tekan dan tunggu. Kalau ikutkan dia punya review lagi senang. Kita isi saja borang, letak nama, letak detail sedikit apa yang berlaku. Apakah unit yang kita nak panggil, contohnya polis ke, bomba ke. Location, dia auto detect kita punya GPS, tekan saja.
So itu sajalah daripada saya untuk malam ni. Ini untuk itu sajalah untuk malam ni. Topiknya adalah MERS 999. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh letak dalam ruangan komen. Saya akan cuba jawablah, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Maafkan saya mengambil masa sedikit untuk berkongsi tentang ni tips keselamatan. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah.